Dan kumpulan kami yang sebagai penganjur utama, maknanya ISPE ini telah dinobatkan sebagai yang ketiga di Asia. Kumpulan yang ketiga di Asia lah, yang mana yang berkecimpung dalam bidang ni. So, jadi pengharapan kita adalah kalau daripada 200 orang, maknanya yang kita jangkakan saintis yang akan datang di simposium ni, kita jangkakan lebih kurang 50 orang adalah daripada Malaysia, bermakna 1/4. Dan 150 orang itu adalah mereka yang sebenarnya yang sudah confirm untuk hadir. Dan sekarang ni pendaftaran telah pun bermula. Alhamdulillah kita mendapat sambutan yang sangat membanggakan, sehingga kita menerima email daripada pelbagai negara yang mendesak supaya terimalah kami untuk hadir dalam simposium ini. Ya, ini satu yang membanggakan, sebab untuk pengetahuan kita, ya, kebanyakan saintis daripada 150 hingga 200 orang ini tidak pernah datang ke Malaysia. This is a very to me very grateful event. Tu maknanya untuk kita attract maknanya para saintis dunia kenal Malaysia. Kenal Malaysia itu very important. Kenal Malaysia dan kenal dengan saintis yang ada di Malaysia. So kita mempunyai maknanya serampang 3 mata ataupun 4 mata lah, di mana mereka akan datang, kemudian mereka bawa family. Dan juga maknanya dengan kita, maka interaksi itu sangat penting dalam simposium ini. Sebab itu saya memang amat mengharapkan para saintis di Malaysia khususnya datanglah beramai-ramai, kerana ini satu sesi yang sangat bernilai, yang mungkin kita tidak akan dapat lagi. Sebab rotationnya, maknanya kitarannya untuk menganjurkan ini bukanlah mudah. Bukanlah mudah untuk kita menang dalam penganjuran ISPE ini sebenarnya. Biasanya para akademia, para saintis ini, mereka menerbitkan maknanya hasil-hasil penyelidikan mereka ni di dalam jurnal. Dan direview oleh dinilai oleh pakar-pakar ini seluruh dunia. Kebanyakan mereka ini tidak bertemu kami secara direct. Mungkin semasa ISPE itu pun tak berapa sempat, tak ada kesempatan yang banyak. Sebab sesi ISPE ini adalah sesi simposium yang sangat serius. Mereka bentang, kemudian mereka buat diskusi, dan kita tak banyak peluang sebenarnya mempunyai masa yang banyak dengan mereka ini. Sebab itu harapan besar kita ketika mana mereka datang ke Malaysia, this is our time. Ini adalah masa kami pula, kan, maknanya untuk kita berinteraksi secara lebih dekat dan lebih rapat. Untuk mereka mengenal saintis-saintis kita, sebab planning kita adalah selepas ISPE ini supaya kita dapat menghantar dalam konteks kita dan membina talent-talent kita ini ke 20 buah negara ini. Setelah mana mereka datang, mereka kenal saintis kita dan kita ada di sana membina networking, maka menjadi suatu kemudahan kepada kita untuk menghantar pelajar-pelajar Malaysia ataupun saintis muda Malaysia untuk attachment ataupun internship di makmal-makmal pakar-pakar dunia ini. Itulah harapan besar kita sebenarnya. Sebab dalam konteks ISPE ini adalah untuk membina talent. Kita nak upgrade kita punya saintis muda di Malaysia ini sama level dengan para saintis dunia. That's why kesempatan ini seperti mana saya katakan tadi, maknanya sangat-sangat bermakna. Sangat-sangat bermakna untuk kita. Dari segi sejarahnya, ISPE ini sejak tahun 1987 tidak ramai yang ahli saintis daripada China hadir. Sebab faktor jarak, distance. Maknanya memang banyak kekangan lah. Maka sebab kebanyakan mereka ISPE ini dianjurkan di Europe, di US. Jadi sebab itu kita melihat bahawa this is the time. Maknanya Asia mesti mengambil peranan yang penting. Terutamanya sebab dalam pemerhatian kami, banyak saintis dalam bidang polimer elektrolit ini datang daripada China. Kepakaran mereka, maknanya teknologi mereka. Bayangkanlah, maknanya bateri yang hari ini CATL misalnya ataupun BYD misalnya, Tesla sendiri, maknanya hasilnya adalah di China. Bermakna ini menjadi indikator bahawa maknanya pakar-pakar dalam bidang polimer elektrolit, bidang bateri ini ada di China. Sebab itu kerjasama kita dengan NQCC ini adalah untuk kita attract seramai mungkin pakar-pakar daripada China untuk datang ke Malaysia, dan kita ingin membina satu sejarah baru. Maknanya pertemuan di timur dan barat di ISPE, maknanya pada tahun 2024 ini. Profesor yang termasyhur adalah Profesor Arman. Dia saintis, Profesor Arman ni umurnya lebih dari 70 tahun dah.
Tapi masih aktif dalam research di negara dia, the lithium battery. dan dia akan hadir. Dia salah satu Nobel Prize. Daripada spin. Ya. Dia ni merupakan founder dan merupakan kandidat kepada Nobel Prize. Dan dalam bidang polymer electrolyte ini the founder of polymer electrolyte. Kita di sana nanti ada keynote speaker. Ini tokoh-tokoh dunia. Plenary speaker, juga tokoh-tokoh dunia selected. Dan nama-nama pembentang ini ditentukan oleh International Advisory Board. Bukan saya yang tentukan. Dia ada satu jawatan kuasa yang akan tentukan siapa yang layak plenary, siapa yang layak keynote speaker, siapa yang layak invited speaker, dan siapa yang layak oral presentation. Dan untuk pengetahuan kita semua, klimaknya pada malam dinner itu adalah anugerah yang prestisius, Galileo Galilei. Ya, itu memang prestisius lah. Sama taraf seperti Nobel Prize. Ini memang dilaksanakan sejak tahun 1987. Kita sebenarnya, untuk pengetahuan kita semua, ISPE sejak dianjurkan tak pernah buat di resort. Tak pernah. So, maka International Advisory Board mencadangkan. Maknanya, buatlah di island. Maka ketika kita bidding, hanya Malaysia mencadangkan di island. Maka kita menang. Menang satunya adalah Langkawi terkenal. Yang kedua, mereka tak pernah datang Malaysia. Yang ketiga, maknanya bila buat di Langkawi ini, banyak attraction yang maknanya akan menggalakkan mereka bawa sekumpulan mereka dan juga ahli keluarga untuk bercuti di Malaysia. That's why ini antara faktor-faktor yang menjadikan maknanya ISPE 18 ini Malaysia dipilih. Dan kemudian kita bukan saja itu, tapi kita mengharapkan dia menjadi benchmark baru kepada penganjuran ISPE. Sebab tidak pernah lagi patron ISPE ini adalah maknanya daripada Royal. Tak pernah. Inilah kali pertama. Dan tidak maknanya, dan selama ini sejak 1987 tidak mendapat liputan media seperti kita sekarang. Tidak. Dia menjadi maknanya kita panggil sebagai conventional symposium seperti biasa. Tetapi kita nak mencipta sejarah bila anjur kat Malaysia ni buat di pulau yang cantik kan, kemudian banyak aktiviti. Salah satu harinya kita akan bawa mereka ni tour di Langkawi kan, untuk mereka menikmati apakah aktiviti tourism yang ada di Malaysia. Di samping memang kita nak menyatakan bahawa Malaysia adalah destinasi baru dalam penganjuran ISPE. Kita mengharapkan mungkin maknanya kali yang ke-20 Malaysia akan dipilih sekali lagi.